Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tuan-tuan dengar tak? Suara dengar. Tuan-tuan suara dengar. Hari ni saya nak cakap sikit lah. Waalaikumsalam. Okey, makna dengar kan no? Okey, dengar okey. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ni saya nak cakap sikit pasal pendatang asing ni hari ni tuan-tuan. Saya melihat ramai juga rakyat Malaysia kan. Waalaikumsalam. Tu dah tengok Al Jazeera, dah tengok dah kan. Biadab mah, nampak kan biadab mah. Al Jazeera memang biadab. Seolah-olah nak menjatuhkan negara kita. Okey, dengar elok noh. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ni saya nak bercakap sikit sahaja hari ni tentang isu pendatang asing, perniagaan yang kita duk pergi serang. Bukan kita serang tuan, kita duk pergi terjah apa semua ni. Saya dapat pelbagai-bagai komen lah. Saya dapat pelbagai-bagai komen lah daripada rakyat Malaysia sendiri. Dan juga saya juga dapat daripada ugutan-ugutan, sampai ugutan bunuh no? Jadi insya-Allah tuan, saya nak terang sikit lah. Saya tengok ramai juga yang komen bila saya pergi terjah kedai-kedai pendatang asing ni. Ramai yang kata, ish no, tua apa ni, berjanggut saja, berlebay saja tapi otak tak ada. Tak kesian ke orang nak cari makan? Ya, betul tuan-tuan. Bumi ni bumi Allah Ta'ala. Saya nak beritahu tuan-tuan, no? Bumi ni bumi Allah Subhanahu Ta'ala. Kan? Jadi semuanya hak pada Allah Subhanahu Taala. Tetapi dalam bumi Allah Subhanahu Taala ni ada kerajaan-kerajaan tertentu. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada kerajaan dia sendiri. Kerajaan Mekah, kerajaan Madinah. Dan dalam satu kerajaan itu ada pelbagai peraturan-peraturan yang kita wajib patuhi. Contohnya bila dulu kerajaan Ottomania ke mana-mana empire sekali pun tuan-tuan, dia ada suara Tok Lai yang baru balik jalan jauh kot. Dia ada peraturan masing-masing tuan-tuan. Jadi dalam negara kita Malaysia ni tuan-tuan, ini bumi Allah Subhanahu Taala, tetapi kita ada kerajaan, no? Dan kita wajib patuhi apa yang kerajaan dah tetapkan. Saya tengok ramai yang komen kata kesian lah depa pun nak cari makan. Ya, memang kesian. Baru ni hampa kesian kat dia. 10-20 tahun nanti nanti bila bangsa hampa sendiri kena tindas, masa tu hampa nak mangkit, nak riuh, tak guna dah. No, tak guna dah. Kita kesian dengan warga-warga asing ni. Contohnya Rohingya ni. Tak kira lah Rohingya ke pelarian-pelarian. Maknanya pelarian. Bukan kita kecam semua pendatang asing. Tidak. Pendatang asing yang datang dengan mengikut saluran yang betul, yang datang untuk bekerja. Yang mana bekerja di dalam sektor-sektor perkilangan. Itu kita tidak masalah tuan-tuan. Yang kita masalah hari ni apabila mereka mengambil kesempatan. Yang mana undang-undang masih longgar dalam Malaysia ni, yang masih longgar, yang boleh mereka menikah ataupun berkahwin dengan wanita orang Melayu kita, dan mereka menjalankan bisnes-bisnes mereka dengan cukup pesat. Dan ini akan mengakibatkan satu benda tuan-tuan yang mana kita tak akan nampak lagi hari ini. Yang kita akan nampak adalah 10 tahun akan datang ataupun 20 tahun akan datang. Bila mana mereka semakin ramai tuan-tuan, pasti mereka akan ada satu squad ataupun mereka pasti ada satu orang panggil apa? Satu kekuatan di mana mereka akan membela nasib-nasib bangsa mereka sendiri. Dan ini tidak baik tuan-tuan. Ini tidak baik dalam masyarakat kita dalam Malaysia ni, masyarakat perpaduan, masyarakat majmuk yang ada, yang cukup yang ada dalam Malaysia. Ini tidak baik, no? Ini akan menjejaskan kontrak sosial kita nanti tuan-tuan. Ini saya cakap tuan-tuan. Satu hari bila mereka dah boleh berkembang dengan berniaga, mereka dah boleh buka hari ni tuan-tuan, di Pulau Pinang saja, tuan-tuan kena tengok di Komtar, kawasan town. Komtar ni town lah tuan-tuan. Kedai-kedai peniaga-peniaga kecil yang di bawah-bawah Komtar, kedai-kedai ni, kebanyakan hari ni, majoriti adalah pendatang asing yang berniaga. Tak mustahil tuan-tuan, 10 tahun akan datang, mereka boleh buat satu kilang, yang mana orang Melayu akan kerja di bawah mereka ni semua. Tak mustahil tuan. Kalau jika hari ni kita bagi muka pada mereka, kita tidak masalah tuan-tuan, no? Kita tidak masalah tuan-tuan. Ini bumi Allah Ta'ala, betul saya kata. Cuma dalam Malaysia ada undang-undang yang kita patut patuhi.
yang mereka patut patuhi, tuan-tuan. Bukan kita nak rasa kecil hati ke, kita nak berdengki ke, nak apa ke. Kan? Bukan kita nak kecil hati, nak berdengki, tuan-tuan. Tetapi kenapa dan mengapa hari ni cukup banyak mereka hari ni dah boleh berniaga dengan berluasa, dengan kita tak ambil lagi dah faktor kebersihan mereka lagi. Dan kita tak tahu siapa dalang-dalang yang belakang mereka ni, tuan-tuan. Dah ramai saya tengok, tuan, ramai yang duk tengok komen ni. Ada juga dalam saya tengok dalam YouTube, YouTuber ni yang duk cari makan ni, dia pun ambil video saya kan, pada potong setengah. Itu boleh mendatangkan fitnah. Saya nak pesan sekali lagi kepada YouTuber, nak ambil bagi penuh. Jangan duk ambil sekerat, lepas tu duk bubuh hampa nak cari duit, lepas tu orang duk maki orang lain, kan. Jadi saya tengok, tuan, ramai yang masih duk membela depa ni. Konon-kononnya kita ni kena kesian, bagilah mereka cari makan. Ya, 20 tahun nanti hampa tahulah nasib hampa. Sebab ini, tuan-tuan, perkataan ini adalah, bagi saya, ini adalah satu perkataan sebagai orang apa, seolah-olah sebagai pengkhianat dalam negara, tuan. Dulu macam tu, tuan. British masuk, orang masuk jajah dalam Malaysia, kan, tanah Melayu. Ada kok pok-pok bodoh macam ni yang dia cakap, biar pilah, depa masuk ni bukan depa nak buat apa, depa pun nak nak berniaga, kan. Akhirnya negara kita dijajah. Lepas tu bersusah payah pula, tuan, nak dapat kemerdekaan. Sebab apa? Sebab ada manusia yang bodoh, yang tak fikir jauh depan ni. Saya minta maaf, saya beritahu. Memang bodoh. Manusia-manusia yang komen, acah-acah nak tunjuk bagus lah konon. Nak tunjuk kesian. Lain kali kalau kesian, ambil Borma, Rohaya tu, main duduk depan rumah apa. Kan? Bila kita pergi buat kerja, kita nak tunjuk pada masyarakat Malaysia bahawasanya mereka hari ni dah melampau. Yang tak ada lesen pun boleh berniaga. Kan? Jadi, tuan-tuan, tolong orang Malaysia buka minda sikit. Bukan kita resis, tuan-tuan. Cukuplah kita ada bangsa, banyaklah bangsa. Bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, bangsa Kadazan, bangsa banyak dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Kita dah hidup harmoni. Jangan pula kita nak tambah bangsa lain pula masuk. Akhirnya kita terbangsat dalam negara kita. Cukup-cukup lah. Ya, tuan-tuan, mereka hari ni dah berani fight, tuan-tuan. Bangla rohnya hari ni mereka dah buka kedai, mereka dah berani fight dengan harga orang Melayu kita hari ni. Ini yang kita sakit hati. Akhirnya orang Melayu kita terkubur, tuan-tuan. Mereka berani fight dengan harga. Kalau contoh orang Melayu kita buka satu kedai runcit, mereka juga berani buka satu kedai runcit, dan mereka lawan harga. Kan? Akhirnya si kedai Melayu ni tutup bungkus, tuan-tuan. Saya bukan nak ajak kebencian kepada tuan-tuan, tidak. Mereka boleh masuk dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Kita ada peri kemanusiaan kepada mereka. Mereka kena bunuh di negara mereka sendiri ke apa semua, tuan-tuan. Mereka masuk ke Malaysia, ikutlah Sarulan Betui sebagai pelarian. Bukan masuk dalam ni nak cari, nak curus, apa, konon-kononnya masuk dengan keadaan muka kesian. Akhirnya kita yang terbangsat dalam negara sendiri. Kenapa Rohingya ni tak mau pergi duduk di Pulau Bashan tu? Kenapa bila kita hantar mereka ke Pulau Bashan, di mana di Bangladesh, buat satu tempat kepulauan mereka? Sebab apa mereka lari, tuan? Sebab mereka tak mau hidup dalam keadaan macam tu. Mereka nak hidup, duduk di kawasan bandar-bandar negara-negara ni. Di situ mereka akan menjalankan bisnes. Ini kita sudah nampak sikap mereka ni, tuan-tuan. Sikap, minta maaf lah, sikap biadab mereka ni, tuan-tuan. Itu membimbangkan saya, tuan-tuan. Tak tahulah, saya bercakap ni mungkin orang gelak. Banyak emoji yang gelak ni, kan? Sebab apa, tuan-tuan? Mereka gelak sebab apa? Mereka ni semua bodoh. Mungkin dan mereka ni semua mungkin adalah rohingya yang masuk dalam live saya, tuan-tuan. Pertama sekali, tuan, saya nak beritahu lah. Dalam banyak isu saya nak buat, tuan-tuan. Bila saya buat isu tentang warga asing, tuan, saya dapat mesej, berbagai-bagai mesej. Ugutan bunuh, ugutan kacau keluarga saya, ugutan potong kepala, macam-macam, tuan-tuan. Dapat voice note, suara-suara tu memang saya nampak suara-suara pendatang, tuan. Bukan suara orang Melayu kita. Bukan suara orang Melayu kita, tuan. Mereka dah berani hari ni bila kita buat satu video, satu baru saya buat, tuan. Satu baru saya buat, tuan. Mereka dah berani hantar mesej ugut-ugutan. Hebat tak mereka, tuan? Hebat tak hebat? Hebat, tuan. Jadi kalau tuan-tuan sendiri tak mau ambil peranan, orang Malaysia tak mau ambil peranan, biarlah 20 tahun nanti kita tengok apa jadi. Kita akan tengok 20 tahun akan datang apa akan terjadi. Masa tu jangan teriak lah.
Masa tu jangan teriak, jangan masa tu baru nak pergi buat demonstrasi ya. Kita nak tuntut hak kita, tak payah, tak payah. Kalau hari ni hampa tak boleh sedar, nanti bila mereka jajah kita balik, masa tu baru hampa nak sedar, tak salah. Dah terlambat. Bukan mental, bukan mental. Tapi benda ni memang yang apa yang terjadi, tuan-tuan. Dan saya harap kepada kerajaan hari ni agak kena tegas. Sebab apa? Kita dapat tahu, peniaga-peniaga daripada pendatang-pendatang asing ni boleh berkuat kuasa ni disebabkan ada juga PBT ataupun kaki tangan kerajaan ni yang makan suapan daripada mereka ni. Dan kita kena benteras, tuan-tuan. Yang mana duk ambil rasuah-rasuah ni, tak kira lah hang abang long ke, hang mana ke, hang 3 line ke, 4 line ke, hang nak jaga mereka ni, kita kena ambil tindakan. Hampa boleh makan hang ni sebulan 2-3 ribu, tapi apa nak tengok anak cucu hampa terbangsat nanti 20 tahun 30 tahun akan datang. Fikirlah cara rasional sikit, fikir bagi cara elok sikit. Dan kita minta kerajaan hari ni bertegas dalam isu ni. Kita tahu dalam Malaysia hari ni macam-macam isu gila nak jadi pemimpin, isu politik tak habis-habis kan. Dengan COVID pun tak habis lagi, tuan-tuan. Tetapi ada satu isu yang lebih besar yang kita tak nampak. Saya bukan nak tekankan kepada Rohingya, tuan-tuan. Tak kira lah Rohingya ke, tuan-tuan, pendatang daripada China ke. Hari ni pendatang daripada China, kita susah nak cam mereka, tuan-tuan. Sebab mereka nak sama dengan kaum Cina yang dalam negara Malaysia kita. Jadi kita haraplah bukan semua kita boleh nak pergi hentam ikut suka, tuan-tuan. Kita pun kena ikut saluran yang betul. Jadi saya harap kepada PBT, majlis-majlis pemandaran, tolong peka dalam benda ni. Tolong peka dalam benda ni. Dan benda ni agak mustahak. Dan hari ni kita tengok penjual-penjual bukanlah hari ni daripada warga negara Malaysia. Semuanya warga-warga asing. Terutamanya pelarian ni, tuan. Kita memang tak boleh bagi muka. Sebab kat UNCHR tu, kita tidak iktiraf. Dan bila kita tidak iktiraf, dalam Malaysia tidak iktiraf, mereka tidak boleh duduk dalam ni keadaan secara senang lenang. Mereka kena duduk dalam sebagai pelarian. InsyaAllah kalau mereka nak duit, kita bantuan-bantuan NGO akan salurkan kepada mereka. Dan mungkin kerajaan pun akan bawa mereka ni supaya bekerja di mana sektor-sektor perkilangan ataupun sektor-sektor buruh. Itu sudah cukup bagi mereka. Kenapa hari ni mereka berlebih-lebihan? Kahwin dengan orang sini, buka bisnes, dah boleh pakai rumah besar-besar, 2-3 tingkat. Akhirnya orang Melayu yang sewa rumah tak habis-habis, tak boleh nak beli rumah. Hari ni saya bercakap, mungkin orang kata saya ni racist lah, tua berjanggut lah, pakai kepiah, bodoh lah. Hampa boleh kata api lah bodoh pun. Tapi 20 tahun nanti, kalau live ni tak dipadam, hampa akan dengar anak cucu hampa akan tengok balik live apa yang aku cakap hari ni. Apa yang aku cakap hari ni, anak cucu hampa akan tengok. Masa tu anak cucu hampa akan maki hampa. Tok orang kumur bodoh, tak buat kerja. Kan? Minta maaf lah, ramai rakyat Malaysia yang sokong. Tetapi ada segelintir yang konon-konon acah baik-baik ni. Acah bagus-bagus lah konon. Nak komen kita, alah tok ni sembang parpu lah apa. Saya sembang parpu pun, tuan-tuan, saya buat kerja, tuan-tuan. Saya buat rawatan Islam, tuan. Bangla main nak berubat pun saya berubat. Rohingya nak main berubat pun saya berubat, tuan-tuan. Itu masalah perubatan. Saya tak ada resis, tuan-tuan. Tetapi dalam isu mereka nak cuba-cuba nak duduk, nak berniaga secara berluasa, ini yang kita tentang. Dia ada dalang, tuan. Walaupun kerajaan kita hari ni bercakap, kerajaan tak terima oleh mereka, tetapi dia ada dalang di sebaliknya. Alhamdulillah PDRM dah buat kerja, macam Datuk Ayub Khan, KP Johor dah tangkap dalang-dalang yang cuba sedikit-sedikit yang bawa dalang-dalang sedikit-sedikit daripada kerajaan sendiri, dalam kerajaan, pekerjaan dalam kerajaan sendiri yang mau bawa masuk mereka. Alhamdulillah, kita syukur. Satu polis yang tegas yang saya tengok hari ni, yang saya selut adalah Datuk Ayub Khan, KP Johor hari ni, tuan. Cukup berani, cukup tegas, cukup hebat. Dan saya berdoa hari-hari. Dan saya harap kepada KP Johor hari ni, Datuk Ayub Khan satu hari menjadi KPN negara kita, tuan-tuan. Sebab dia memang tegas, tuan-tuan. Jangan buat main dengan Datuk Ayub Khan ni. Bukan saya nak puji-puji melambung, tuan-tuan. Tetapi dia memang cukup bagus. Dan cukup tegas dalam isu melibatkan dalam maruah negara kita, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Negara kita terlampau berlembut. Kalau tuan-tuan ke Brunei, mustahil tuan-tuan nak dapat IC cukup mudah. Tak boleh, tuan-tuan. Nak Brunei ni, satu negara yang kecil, yang kaya-kaya sebab apa, tuan-tuan?
Mereka ada satu law mereka, peraturan dalam negara mereka yang cukup efisien, yang saya nampak cukup bagus tuan-tuan, yang mendatangkan hasil itu kepada rakyat sendiri. Di sana kalau gelandangan dapat duit tuan-tuan. Di Brunei tak ada kerja, kerajaan bayar duit kat mereka. Ada allowance untuk orang yang tak bekerja ni tuan-tuan. Di Malaysia ada tak? Tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita membiarkan hal ni berleluasa. Pendatang masuk di sini, kahwin berleluasa, mudah dapat IC, dapat PR. Ini yang menjejaskan kita tuan-tuan. Jika kalau kita kerajaan bertegas tuan-tuan, saya tak bercakap hal kerajaan hari ni ke, kerajaan ni dah dulu lah tuan-tuan, yang bagi muka. Dan kita tahu siapa yang nak bagi muka tuan-tuan. Kita takkan berkompromi. Walaupun dia sendiri parti politik yang kita sokong, tetapi kalau jika benar ni memang daripada dia, kita akan lawan tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan, walaupun dia parti saya sendiri pun, dia kepimpinan tinggi sekali pun tuan-tuan, tapi kalau dia mengkhianat bangsa Melayu, dia mengkhianat orang Malaysia, kita kena lawan dia tuan-tuan. Kita kena lawan dia tuan-tuan. Apa nak jadi ya tuan-tuan. Jadi saya harap lah, saya harap kepada semua rakyat Malaysia, tolong fokus, bagi support, macam Muhammad Azhar Othman hari ni, MJ kita duk pi hantam sana hantam sini. Tuan-tuan ingat dia tak dapat ugutan? Saya jumpa dia sendiri tuan-tuan. Saya jumpa baru ni, saya dekat Gamak ada buat video parodi dengan dia apa semua tuan. Saya jumpa dia pun dapat pelbagai mesej ugutan. Dahsyat tuan-tuan. Tengok Datuk Ayub Khan sendiri buat keluar. Banyak polis-polis yang dapat ugutan bila buat kerja nak tangkap pendatang-pendatang asing. Punya besar kepala ni tuan-tuan. Polis pun berani ugut. Malahan orang macam kami ni tuan-tuan, orang yang bawah-bawahan ni tuan-tuan, ugut lagi dahsyat-dahsyat lah kena. Tapi saya bagi tahu satu lah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya berserah pada Allah Ta'ala. Jika mana sampai waktu ajal maut saya, tak kira di tangan siapa tuan-tuan, memang hari tu ajal saya mati. Tapi biarlah saya mati dalam keadaan saya berbakti kepada rakyat Malaysia, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu cukup tuan-tuan. Jadi saya harap hari ni saya buat live ni pendek, saya tak mau panjang-panjang. Buka mata anda tuan-tuan, buka minda anda tuan-tuan. Buka tuan-tuan. Jangan kita nak bercakap, nak komen saja tuan-tuan. Komen orang ni tak betul, orang ni tak betul tuan-tuan. Hakikat diri kita sendiri tak buat apa untuk Malaysia tuan-tuan. Saya harap kepada semua rakyat Malaysia, tolong buka minda hari ni. Jangan kita nak kecam orang bila orang buat kerja tangkap pendatang-pendatang asing ni. Mungkin hari ni kita tak nampak. Mungkin hari ni kita tak nampak tuan. 20 tahun nanti kita teriak berdarah tuan. Kita akan menangis tuan. Melihat bangsa kita menjadi kuli-kuli daripada pendatang asing yang baru masuk dalam negara kita. Tak mustahil tuan-tuan. Hari ni pun dah ada kedai-kedai Bangladesh tuan-tuan. Orang Melayu kita yang pergi kerja tuan-tuan. Bukan tak ada tuan-tuan. Ada dah. Saya bercakap ni bukan saya bercakap kosong. Memang benda ni berlaku. Dan satu hari saya tahu kalau benda ni kita tak sekat daripada hari ni, kita tak bentras daripada hari ni, mereka akan buka kilang-kilang tuan-tuan. Dan akhirnya kilang-kilang tu siapa yang nak kerja? Orang Melayu kita. Sebab apa orang Melayu kita tak ada hak macam ni apa? Bukan saya nak kata orang Melayu malas tuan-tuan. Tidak tuan-tuan. Tetapi bila orang Melayu ni, bila nak mula satu bisnes, pelbagai-bagai masalah akan berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita orang Malaysia. Siapa mereka ni boleh? Mereka ulok duit. Rasuah sana, rasuah sini. Orang Melayu ni dia tak mau rasuah. Dia nak start pun kita modal tak ada tuan-tuan. Bukan kata orang Melayu malas. Siapa yang duk kata Melayu malas ni saya cukup pantang tuan. Sebab apa? Banyak dah orang Melayu orang ni buat kerja lah. Grab food, food panda semua. Orang Melayu kita yang pergi buat. Budak-budak anak muda kita. Balik kerja 8 jam. Start motor pula pergi buat grab food pula. Nak cari duit lebih. Tetapi kenapa hari ni kerajaan tak bagi satu dorongan kepada anak-anak muda kita hari ni. Satu dorongan kepada membuat bisnes-bisnes kecilan. Kan bagus kalau kita buat satu modal kepada anak-anak muda yang nak buka baru, nak berjinak-jinak dalam bisnes ni, kita bagi. Kita bagi sokongan. Di Pulau Pinang cukup banyak tuan-tuan. Dan saya tahu tempat-tempat yang saya nak pergi ni tuan-tuan, banyak gangster-gangsterism. Pertubuhan-pertubuhan, saya tak boleh cakap pertubuhan mana, yang masih yang duk menjaga mereka ni. Tak payah duk tanya lah keturunan aku 10,000 kali aku dah bagi tahu lah. Dalam IC aku pun Melayu, dalam surat beranak aku pun Melayu, cuma darah aku ada campuran. India, orang bangsa India ni bukan baru duduk dalam Malaysia ni. Masalah lah kalau aku mamuk, aku nak berjuang. Masalah kalau aku mamuk ni, aku nak berjuang untuk orang Melayu, masalah. Tak apa kalau salah, aku tak mau berjuang apa lah. Kan?
Itulah masyarakat sikap hari ni kita, tuan-tuan. Tengok kulit lain sikit, ni mamak pudukang ni nak tunjuk hero, kan? Kita buat lah kerja. Kita nak maki orang tu, maki orang ni, kita buat kerja. Aku bukan pendatang tu. Aku bukan pendatang. Aku orang Malaysia, aku orang Melayu. IC surat beranak aku semua Melayu. Pak aku pun tulis Melayu dalam surat beranak. Cuma darah kecampuran daripada India. Salah? Salah lah. Tolonglah, kita kena buang sikap kita hari ni, tuan-tuan. Kita jangan buang sikap kita hari ni, tuan-tuan. Buang sikap kita, ni kita kena ambil satu benda untuk kita fikir untuk maju anak bangsa kita, tuan-tuan. Tolong, bukan saya saja, tuan-tuan. Tolong, yang mana-mana yang rasa boleh buat. Saya akan support. Individu mana yang nak buat. Di Pulau Pinang pun ada Ustaz Sofian apa duk buat, apa semua tim Ustaz Sofian pun ni. Bagus, saya support. Kan? Saya support semua, tuan-tuan. Jangan takut, tuan-tuan. Apa bila siapa nak buat, mesej kat saya dulu. Tok, saya nak pergi bentras ni semua. Okey, saya akan beritahu apa benda yang kita boleh buat, apa benda yang tak boleh buat, pergi buat. Saya akan kawal di belakang. Jangan takut. Nak harap saya memang saya tak sempat, tuan-tuan. Saya dengan rawatan saya penuh, saya tak dan, tuan-tuan. Rawatan lagi, macam-macam hal saya nak buat kerja, tuan-tuan. Saya memang tumpu kepada rawatan. Tetapi walaupun saya duduk dalam rawatan, tapi saya tak boleh melihat bangsa anak cucu saya ni, tuan-tuan, akan dijajah balik. Saya tak mau. Ini yang diterapkan daripada turunan saya, tuan-tuan. Saya bangga duduk dalam Malaysia, menjadi seorang Melayu. Saya bangga. Walaupun darah saya berketurunan mamak, tapi saya rasa saya cinta sangat dengan bangsa Melayu. Saya cinta dengan warisan-warisan Melayu. Salah? Tak salah, tuan-tuan. Hari ni yang duk bercakap, kata orang mamak, kita pun tak Melayu penuh. Kita pun bukan Melayu tulen, campuran juga, tuan-tuan. Melayu ni orang panggil, akta dia adalah akta Melayu, tuan-tuan. Serumpun, Melayu serumpun. Jadi bila mana kita duduk dalam keadaan Melayu serumpun, jangan kita tengok kulit lain sikit. Ni mamak pudukang. Hang ni apa, mualaf Cina. Hang ni orang yang tu, hang ni. Kalau kita duduk habis, tak ke mana bangsa kita, tuan-tuan. Tolong, saya minta kepada semua yang mana yang boleh nak buat kerja macam mana saya pergi buat hari tu, tolong buat, tuan-tuan. Jangan takut. Buat saja, tuan-tuan. Tapi kami diugut. Kami tak takut, tapi kami diugut. Eddie, jangan takut ugutan, Eddie. Bila dapat ugutan, pergi buat laporan polis. Backup kita. Cuma saya, tak apa, nanti bila siapa yang nak buat tu, tolong WhatsApp kepada saya. Saya akan beritahu cara-cara nak buat. Dan kita akan backup, jangan takut. Jangan takut, saya kata pergi buat je. Di Pulau Pinang ni saya nak cari lebih banyak lagi orang yang boleh buat kerja macam tu. Buka mata, buat live. Buka mata, insyaAllah saya akan share. Siapa yang nak pergi buat kerja macam ni, saya akan share, tuan-tuan. Buka mata rakyat Malaysia, tengok. Di KL baru ni saya pergi, tuan-tuan. Di town. Kebanyakan bukan kedai orang Melayu. Kebanyakan semua kedai-kedai pendatang-pendatang asing ni. Mereka boleh masuk. Mereka boleh bekerja, pendatang. Bukan saya marah semua pendatang asing. Mereka boleh datang ke sini bekerja dengan mengikut saluran yang betul. Bukan mereka melanggar peraturan-peraturan Malaysia. Ya, keturunan Melayu ikut bapak. Ya, bapak saya Melayu, saya Melayu. Kalau saya India Muslim lain kan, saya bukan India Muslim. Saya memang Melayu. Waalaikumsalam semua. Jadi saya harap itulah. Cukup-cukuplah kita nak berbalah sama kita Melayu kita orang ni. Cukup-cukup lah. Cukup-cukup. Tengok saya post bahagian dalam ilmu tasawuf pun tengok bergaduh juga tak habis-habis, kan. Semua kita nak bergaduh. Sebab apa? Itulah, tuan-tuan. Sikap kita ni suka bergaduh, tetapi akhirnya bangsa kita sendiri yang mundur. Itu saya nampak kesian lah ni, kan. Semua benda kita nak bergaduh, semua benda kita nak jadikan isu. Akhirnya bangsa kita sendiri yang duk terumang ambing ni, tuan-tuan, akhirnya dipijak. Masa tu kita tak sedar, kan. Sampai tahap senjata api kami urut. Tengok tu, Eddie Marley. Saya nak ni siapin dia. Tuan-tuan tengok betul tak apa yang saya kata, tuan-tuan. Saya kata saya pun dapat ugutan, tuan. Tengok Eddie Marley beritahu apa. Sampai senjata api tu kami diugut. Nampak dahsyat tak bangsa ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tunggu lagi? Tuan-tuan nak tunggu 20 tahun lagi? Tuan-tuan nak biar lagi? Satu hari, tuan, kita kena pijak dengan bangsa Rohingya ni, tuan. Contohlah saya beritahu.
Sebab tu mereka tak boleh duduk dalam negara mereka, tuan-tuan. Sebab mereka tak boleh patuh arahan. Kita duduk kesian kat mereka, tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, tengok Patani. Patani di Thailand. Mereka duduk, mereka tak lari, tuan-tuan. Mereka main sini pun setengah yang menjadi tukang masak. Tetapi mereka akan duduk di negara mereka semua. Mereka berlawan. Mereka berjuang untuk tanah ayak mereka, tuan-tuan. Tetapi bangsa Rohingya ni, tuan-tuan, tidak, tuan-tuan. Mereka lari. Mereka tinggalkan negara mereka. Kalau nak ikut sejarah, tuan-tuan, kenapa Myanmar tidak iktiraf ini Rohingya ini, berbagai-bagai isu yang saya baca. Saya bukan nak backup lah yang mana yang pembunuhan tu, saya tak backup, tuan-tuan. Tetapi kita kena buka sejarah balik. Kenapa Rohingya ini tidak diiktiraf etnik mereka. Di Myanmar sendiri ada, tak silap saya, ada 123 ke 133 etnik yang diiktiraf. Kecuali satu etnik yang tak diiktiraf, iaitu Rohingya. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Subhanahu Wa Taala, setiap etnik-etnik yang 120 lebih tu, ada juga orang Islam, tuan-tuan. Ada juga orang Islam. Etnik yang ada dalam Myanmar tu, ada etnik-etnik yang memang beragama Islam, tetapi tidak pernah ditentang oleh kerajaan. Tidak pernah ditentang oleh kerajaan Myanmar. Tetapi kenapa etnik Rohingya, tuan-tuan? Hari ni baru kita nampak, tuan-tuan, bila mereka datang ke Malaysia dengan keadaan sedih dan kesian, kita tolong mereka, kita bantu mereka, beri pendapatan pada mereka, sampai di bagan satu kampung bagi kat mereka duduk. Anak beranak, anak pinak mereka hari ni, tuan-tuan. Tapi apa yang terjadi hari ni, tuan-tuan, apabila mereka duduk lama hari ni, mereka mencari lubang-lubang, membuat bisnes-bisnes, akhirnya hari ni bila kita bersuara, kita dapat ugutan. Bila kita bersuara, kita dapat ugutan. Hebat tak, tuan-tuan? Satu hari, tuan, 20 tahun lagi, anak-anak mereka akan besar, tuan. Mereka pasti akan resist dengan bangsa mereka, dan mereka akan buat masuk lagi ramai adik-beradik mereka daripada Rohingya duduk dalam Malaysia. Masa tu kita nak bercakap tak boleh, mereka nanti bergaduh dengan kita, tuan-tuan. Mereka nanti ugut berbagai-bagai. Yang ni pun kena ugut. Sekarang pun dah diugut. Al Jazeera buat mendatang. Saya tengok Al Jazeera, saya tengok. Tak usah cerita dah pasal Long Burma ni, saya tak mau sembang dah. Saya dah buat dah dia dah bagi surat, saya dah balas dah. Itu insya-Allah. Sebab tu saya post malam, saya pun dah jumpa dengan lawyer saya, insya-Allah. Insya-Allah, tuan. Approve kita banyak. Sebab apa yang saya buat ni tak ada, saya tak biasa kata dia. Semua ada approve lah. Saya tak boleh cerita dalam ni lah. Kita tunggu tengok. Biar saya bergolok bergadai pun tak apa, tuan-tuan. Tapi saya takkan biar bangsa ni, tuan-tuan. Biar saya duduk penjara pun tak apa, tuan-tuan. Tidur dalam penjara pun tak apa, 2-3 bulan pun tak apa, tuan-tuan. Kalau kononnya dia betul, tuan-tuan, masa tu tuan-tuan nilai sendirilah. Keadilan yang ada dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Sampai hari ni dia boleh berani. Macam tu saya kata, tuan-tuan. Seorang bukan warga negara lagi, tuan-tuan, yang tak boleh dikenal pasti lagi, tuan-tuan. Nak kenal pasti pun nak kena bawa ke mahkamah. Hari ni dah berani hantar satu surat kepada saya. Surat LOD. Konon-konon nak saman saya 2 juta. Tuan sendiri nampak hari ni, tuan-tuan. Bukan saya cakap, benda ni dah berlaku atas diri saya sendiri. Bukan saya nak ambil saya kerana silong Burma ni, saya nak target semua Rohingya. Tidak. Saya dah beritahu, saya akan target mana pendatang-pendatang asing yang melampaui batas. Tak kira lah hang Rohingya ke, Pakistan ke, Bangladesh ke. Hang nak duduk nak buat besar kepala, memang kita tak mau. Tak payah, insya-Allah, tuan, tak payah tabung lagi. Buat masa ni saya masih lagi ada lagi kewangan. Ramai lagi yang support saya. Datuk-datuk yang masih support saya. Orang kaya yang belakang ada lagi yang masih support saya. InsyaAllah. Saya pun doa kepada mereka, tuan-tuan. Semoga mereka ni murah rezeki mereka, tuan-tuan. Kita berjuang, tuan-tuan. Kita tidak berjuang. Bak perpatah dalam kata, siapa yang sokong tim Labour for you never walk alone. You never walk alone, tuan-tuan. Kita tidak berjalan dengan seorang, tuan-tuan. Kita akan berjalan dengan ramai-ramai rakyat Malaysia, tuan-tuan. Dan saya pun harap rakyat Malaysia bangkit. Sedarkan diri anda. Jangan anda nak leka. Anak-anak muda, jangan duk asyik main game saja. Cari NGO mana yang duk buat kerja macam ni. Support, bantu anak muda, support. Anak muda ni darah panas. Anak muda ni cukup hebat, tuan-tuan. Kalau anak muda hari ni hebat, 20 tahun kita akan hebat. Tapi kalau anak muda hari ni, tuan-tuan, kalau anak muda hari ni lingkup, tuan-tuan, 20 tahun negara kita akan lingkup. Ini yang ada daripada hadis sabit Nabi SAW. Nak tengok satu negara tu ke depan, tengoklah anak muda hari ni, tuan. Tapi hari ni malang dan sedih, anak muda-muda kita duduk ramai-ramai berkumpul-kumpul, naik motor mak rempit, main game, pam-pam PUBG lah apa kerja dah. Habis balik rumah.
tak kerja, menganggur kan. Tolong, tak apa, tak kerja pun tak apa, support, bantu abang-abang kita, veteran-veteran kita yang ada buat NGO tentang untuk negara kita. Bantu. Pi naik-naik motor, mak-mak rempit semua, kita tabik spring mak-mak motor. Pi mana-mana NGO yang buat, pi bantu mereka, duduk belakang, jangan bergaduh. Bukan suruh pi bergaduh. Kalau kita nampak semangat kita sebagai anak orang Melayu, bangkitlah wahai anak Melayu. Jangan biar satu negara nanti kita akan dijajah kembali. Cukup-cukup dah 446 tahun. Tak silap saya, 446 tahun tak silap saya, bangsa Melayu dijajah dahulu tuan-tuan. Dengan Portugisnya, dengan Belandanya, dengan British, dengan Jepun dan komunis. Kita dijajah tuan-tuan selama 446 tahun. Tak silap saya lah. Kalau silap saya minta ampun. Tetapi 400 tahun kat atas lah. 400 tahun kita dijajah tuan-tuan. Akhirnya kita mencapai kemerdekaan. Tak sampai lagi 70 tahun. Adakah kita akan lupa dengan perjuangan nenek moyang terdahulu kita yang duduk sanggup bermati-matian, tidak melarikan diri meninggalkan tanah air mereka, seperti mana Burma Rohingya ni tuan-tuan. Dan adakah hari ni kita nak jadi pengkhianat dalam bangsa kita sendiri? Adakah kita nak membiarkan saja usaha-usaha nilai-nilai perjuangan datuk nenek moyang kita yang terdahulu? Saya harap tolonglah, cukuplah, bangkitlah wahai anak Melayu, suntiklah semangat kamu. Suntiklah kamu anak Melayu, kamu anak Malaysia, bukan sahaja orang Melayu, orang Cina, orang India yang memang warga negara Malaysia, bangkit. Bersatu kita teguh, bersatu kita teguh. Tunjuk kita sebagai satu masyarakat perpaduan kaum. Seperti Bro Joseph kita hari ni tuan-tuan. Bro Joseph saya respect dia. Walaupun dia bangsa India tuan-tuan, tetapi dia buat untuk negara Malaysia kita tuan-tuan. Ini yang kita mau. Kalau orang hina Melayu, orang hina Islam, Joseph akan bangkit lawan. Macam tu juga kalau orang India hina orang Melayu, kita kena bangkit lawan. Sama-sama tuan-tuan. Jangan kita resis perkauman. Buang resis perkauman hari ni. Jangan kita layan dengan politik hari ni, kita jadi resis perkauman. Ini kerja politik tuan-tuan. Kita tak mau tuan-tuan. Kita nak bangsa Malaysia tuan-tuan hari ni bersatu padu, hormat menghormati, berjuang untuk menyelamatkan maruah Malaysia ni tuan-tuan. Tengok yang duk buat emoji ni semua ni. Saya harap, dan saya pun ingat, memang saya akan buat. Saya pun dah bincang dengan, kalau tuan-tuan tengok, saya ada lagi satu page untuk Singa Fan yang dibuat oleh saudara saya Syahril, ataupun saya duk panggil dia Aiman, yang dia buat YouTuber saya apa semua dia yang buat. Dia pun buat satu page, dia minta izin. InsyaAllah saya akan jumpa dengan fan-fan saya nanti. InsyaAllah kita akan buat di KL ke mana-mana. Saya akan buat t-shirt nanti. Mungkinlah saya tak boleh buat lah banyak tuan-tuan. Mungkin dalam 30 like ke 50 like ke, saya akan buat t-shirt yang mana-mana kita akan jumpa, duduk sembang-sembang dengan anak-anak muda. Santai anak muda. Ini saya punya plan. Bukan saya nak cari pengaruh tuan-tuan, tetapi saya nak orang yang mendukung kegiatan untuk kita mempertahankan negara kita tuan. Saya yakin anak muda ramai yang sokong. Saya pergi mana pun hari ni, orang duk tekat gambar, orang duk apa, saya tahu. Dia saya nampak hari ni, apa yang saya buat hari ni saya nampak dah. Bukan saya nak glamour, tak payah glamour tuan-tuan. Glamour ni tak bawa mana, saya mati pun sama dengan tuan-tuan bawa kain putih saya tuan-tuan. Inilah hakikat kehidupan kita. Yang saya kata, saya post satu video, kenallah diri sendiri. Bila-bila kita kenal diri sendiri, kita adalah sama tuan-tuan. Tak kira lah hang agung ke, hang mana-mana sekali Perdana Menteri ke, hang siapa pun, hang tetap sama diri, sama seperti aku. Cuma di dunia hang ada jawatan hang sendiri. Cuma di dunia hang ada pangkat, hang darjat hang sendiri. Tetapi di akhirat yang pasti yang kekal adalah kita adalah semuanya sama. Dan bila kita masuk dalam kubur, liang kubur, kita akan berpakaian waju yang sama, iaitu kain putih sahaja tuan-tuan. Yang bukan kain itu bukanlah beribu-ribu tuan-tuan. Kain itu harganya sama tuan-tuan. Nanti insya-Allah, insya-Allah saya akan fokuskan dengan rawatan saya macam biasa. Dan saya harap kepada anak-anak muda, tolong support, saya akan bantu anda. Jangan takut.
Kita bukan gangster, tapi saya akan bantu anak-anak muda yang nak buat kerja macam ni. Mai jumpa saya, Tok, okay, kita nak buat macam ni. Okay, saya akan bantu. Buat kerja, tapi ingat, bila kita nak buat kerja, jangan kita langgar peraturan-peraturan. Itu yang saya minta. Jangan kita pergi bergaduh dengan orang ikut suka. Buat cara elok. Bantu kerja-kerja. Bantu, kita cuba membantu PDRM, kita cuba bantu PBT, kita cuba membantu Majlis Pembandaran. Mungkin mereka tak nampak. Mungkin mereka pun tak cukup anggota nak pergi cari. Puak-puak macam ni semua. Kita bantu. Tetapi jangan kita langgar peraturan. InsyaAllah nanti kita akan buat. Saya akan jumpa dengan fan. Ramai juga yang duk yang duk tanya nak jumpa. InsyaAllah kita akan buat satu kedai. InsyaAllah saya akan bantu. Kita akan buat makan-makan sikit. Kita jumpa ramai-ramai. Kita bersilaturahim. Tak kira Melayu, Cina, India, boleh join. Kita join. Kita buat tim baru. Bukan tim ni kita tim salah tuan. Tak, kita buat tim anak muda yang cintakan negara kita. InsyaAllah kita jalan. InsyaAllah tuan. InsyaAllah saya harap semua buat kerja. Bukan saya tak mampu nak buat seorang. Jadi insyaAllah setakat ini dulu live saya hari ini. Saya pun minta tuan-tuan mendoakan saya. InsyaAllah tuan-tuan mendoakan saya akan teruskan dengan rawatan saya sendiri. Dan saya minta kepada anak muda, tolong bangkit sedarkan diri anda. Buat macam mana Muhammad Azhar Uthman tu. Tengok dia punya Facebook tu, MJ, Mr. MJ, MRJ. Tengok dia pergi buat kerja. Bagus, kita kena beri support. Tak kira siapa yang buat untuk kebaikan Malaysia, Joseph ke, siapa ke, Dedi Ujang ke, siapa pun tuan-tuan yang mana yang buat, yang bercakap untuk kekuatan demi warga negara kita, demi sayangnya kepada Malaysia, kita akan support. Tak kira walaupun musuh saya ke, musuh siapa sekalipun, walaupun yang biasa hentam saya sekali dalam live dia sekalipun, jika dia buat yang benda yang betul, saya akan support dia 100%. Jadi insyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.